Okey, kita teruskan dengan melukis Raja Sinar yang keempat. Okey, so Raja Sinar yang keempat ini kedudukan U sudah berubah daripada bahagian dia terletak in between dua F dengan F, dia akan maju ke hadapan. Sekarang kita punya objek betul-betul berada dekat atas F. Okey, macam biasa kita lukis garis sinar yang pertama daripada kepala objek pergi kepada paksi kanta, and then kita pass through lah, memotong, ambil satu lagi garisan, okey, yang membias dan memotong F. Okay, something like this. Okay, now kita lukis gambar raja sinar yang kedua. Okay, so sinar yang kedua sama juga, kita lukis satu garisan yang memotong paksi utama. Yang memotong pusat optik ya, pass through pusat optik. Okay, so kita andaikan like this lah. Okay, so kita tahu sampai bila-bila pun dia akan menjauh ni jarak dia. We not even berjumpa image. Image tidak akan terbentuk di bahagian kanan. So di mana image akan terbentuk? Actually kita akan ekstrapolasikan. Okay, ekstrapolasi tu we tarik kita punya garisan sinar ke atas like this lah. Okey, so sebenarnya garis ini akan bertemu. Okey, garis ini akan bertemu tetapi kita tidak tahu di mana. Okey, dan saiznya adalah sangat besar. Dia akan bertemu jauh nanti, lama kelamaan at the end of the day garisan ini akan bertemu, akan bersilang. So bila ada bersilang, of course lah ada image kan. So kita boleh andaikan image itu terbentuk di bahagian atas macam ni. Alright, tetapi saiznya adalah sangat besar dan infinity. Infinity tu maksudnya kita tidak tahu di mana dia akan terbentuk. Okey, bila kita tidak tahu di mana dia akan terbentuk, kita tidak boleh measure the image dan ia adalah sangat besar lah. So now itu untuk saiz. Okey, sekarang kita bincang kedudukan objek. Kedudukan image. So adakah image itu tegak atau songsang dengan objek? So since image terbentuk, okey, anak panahnya yang begini, kita tahu titik pertemuan itu akan berada di atas, maka kedudukan arah anak panah pada objek dan juga image yang terbentuk adalah sama. Oleh itu kita katakan kedudukan image adalah tegak. Okey, sebab arah kepala anak panah sama. Okey, kehadiran image, okey, adakah ia nyata atau maya? Kalau sebelum ini, image kamu berada di sini kan? So, image berada di ruang berbeza dengan objek. Sekarang, image kita berada di ruang yang sama dengan objek. Maka kita katakan image adalah maya. Contoh alat optik yang menggunakan ataupun menghasilkan image seperti ciri-ciri tadi adalah spotlight ataupun dalam bahasa Melayunya lampu sorot. So kalau kita tengok spotlight, bila dia beam sahaja kita memang tahu ada bayang-bayang image yang terhasil sangat besar macam lampu stadium. Okey, kita boleh nampak contoh lampu stadium itu besar, jadi sangat besar. Tetapi kita tidak tahu di mana, infinity, kita tidak boleh ukur. Okey, dia sangat besarlah yang kita tahu kan. And then kedudukannya adalah tegak, maksudnya dia sama dengan objek. Kalau kita nampak lampu tu berdiri dari atas ke bawah, dia punya image pun dari atas ke bawah, something like that. So kehadiran image, kenapa kita katakan maya? Okay, sebelum ni kalau kita belajar contoh kamera, image akan jatuh pada filem, contoh ya. Kalau yang kedua iaitu mesin fotostat, image akan tercetak pada kertas. Kita kata nyata image tu. Yang ketiga projector. Image akan jatuh pada screen. Kamu boleh nampak image pada screen. Tetapi untuk kita punya lampu sorot ataupun spotlight, image kamu tu berada di mana-mana. Kita tidak akan nampak dia terletak di tanah ke, dia berada di mana-mana. So kita boleh katakan ia adalah maya. Okey, so itu untuk kedudukan objek pada U sama dengan F.